Assalamualaikum, hai guys. So hari ini kita akan membincangkan satu soalan daripada chapter 5. Okey, di mana chapter 5 ini adalah chapter population genetics. Okey, selalunya ada soalan kira mengira yang kita menggunakan Hardy-Weinberg principle, tetapi untuk soalan hari ini kita akan kira Hardy-Weinberg principle yang agak sedikit mendalam lah, di mana kita ada tambah population ataupun kita buang population. Untuk soalan ini kita buang population. Okey, so siapa-siapa nak attempt soalan ini boleh try ataupun cuba jawab dekat dalam kata Google Form. Soalan ini ada kat bawah dan anda boleh try Google Form yang berada dekat description untuk anda attempt sebelum kita berbincang soalan ini. Okey, so siapa-siapa yang dah kata attempt, jom kita bincangkan soalan ini bersama. Okey, soalan ini berbunyi, in a population of 2,000 cows which is at genetic equilibrium, 1,500 cows have a dominant black coats while the rest have recessive white coats. If all the white coats cow were sold and the remaining cows were left to breed randomly, what is the expected frequency of white coat in the following generation? So jawapan yang ada adalah A, 0, B, 0.25, C, 0.33 dan D, 0.67. Okey, untuk soalan ini suggested answer dia adalah 0.33. Kenapa jawapan dia 0.33? Okey, so kita akan mengira selepas ini. So saya akan tunjukkan jalan kerja dia satu-satu. Okey, so kita kena ingat di mana kita ada 2,000 lembu. So 1,500 dia kali hitam dan lain-lain tu kali putih, iaitu 500 lah. Di mana 500 ini akan dijual. So tinggallah lembu yang kali hitam 1,500. Dia tanya, what is the expected frequency of white coat in the following generation? Maksudnya adalah white coat ni pada generasi yang akan datang. Okay, so ramai yang akan rasa pelik. Kalau kita dah jual lembu putih, mana lagi ada lembu putih kan? Okay, so apa yang berlaku adalah kita kena ingat, kita katakanlah ini color black kan. So kita ambil B besar, B besar, B besar, B kecil, iaitu black, dan kita ada B kecil iaitu white. Okay, so kalaulah heterozygous, iaitu B besar, B kecil kahwin dengan B besar, B kecil, kita kena ingat kita ada tendensi untuk dapat anak dia B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil dan B kecil, B kecil. Maksudnya kita ada tendensi untuk dapat anak dia yang berwarna putih. Ini pada generasi yang seterusnya. Okey, jom kita kira satu-satu. Okey, seperti biasa, kalau kita jumpa soalan macam ni, apa yang kita kena buat adalah kita kena keluarkan semua information yang ada. So information ni kita keluarkan. So total population 2,000. 1,500 iaitu dominant black, ada B besar, B besar, B besar, B kecil. Dan seterusnya kita ada 500 recessive white, iaitu B kecil, B kecil. So apa-apa hal kita akan start dengan cari Q squared. Kita kena ingat dalam Hardy-Weinberg principle, Q squared ini adalah kata genetic frekuensi bagi homozygous recessive, di mana 500 dibahagikan dengan total population iaitu 2,000, kita dapat 0.25 untuk Q squared. Seterusnya kita cari Q, di mana punca kuasa 0.25, kita akan dapat 0.5. Dengan menggunakan Hardy-Weinberg principle alih frekuensi, P plus Q equals to 1. So kita masukkan 0.5 tu tadi. So kita dapat P dia bersamaan 0.5. Okey, itu step pertama, iaitu kita dapat P bersamaan 0.5 dan Q dapat 0.5 juga. Okey, seterusnya kita ada yang kita panggil sebagai, kita nak cari genotype frekuensi untuk populasi yang lama. Okey, so untuk cari genotype frekuensi kita gunakan Hardy-Weinberg principle, di mana Hardy-Weinberg principle yang kita gunakan adalah P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1, di mana kita cari homozygous dominant bersamaan dengan P squared iaitu 0.5 squared, kita dapat 0.25. Lepas kita cari heterozygous genotype frekuensi iaitu 2PQ, di mana bersamaan dengan 2 darab dengan 0.5 darab dengan 0.5, so kita akan dapat 0.5. Dan seterusnya kita cari homozygous recessive yang seperti kita cari dekat atas tadi, iaitu 0.25. Okay. Untuk populasi yang tambah ataupun berkurang, kita kena buat kiraan secara manual. Okay. So ada pelbagai cara dekat luar sana, tetapi saya menggunakan cara kotak ini, di mana step-step ni saya dah tunjukkan dalam video yang anda boleh cari dalam playlist chapter 5, di mana mula-mula kita cari new population. So new population yang ada sekarang ini adalah, daripada 2,000 kita tolak 500 sebab 500 tu dijual kan. So tinggal 1,500. Itu yang pertama, kita cari new population. Yang kedua, kita cari new gene pool. So new gene pool bersamaan dengan gene pool ni adalah satu populasi punya alel ataupun bilangan alel dalam satu populasi. So di mana dalam 1,500 ini, setiap manusia ataupun setiap lembu yang ada ini, dia ada 2 alel. So kita darab dengan 2. So jawapan dia adalah 3,000. Okey, seterusnya
dari kita perlu cari dia punya jumlah whole population. Sebab kita tahu jumlah B kecil iaitu homozygous recessive. Tetapi kat dalam video ni, dalam soalan ini kita perlu cari B besar dan B besar B kecil. So macam mana kita nak cari? Kita boleh gunakan jumlah whole population yang lama tadi, iaitu kita ada P squared dengan 2PQ, kita darabkan dengan populasi yang lama. Di mana P squared iaitu 0.5 squared, kita darabkan dengan 2000. So kita dapat 500 untuk B besar, dan untuk B besar B kecil iaitu 2PQ, kita ambil yang lama tadi iaitu 0.5, didarabkan dengan 2000, kita dapat 1000. So total population ni jumlah dengan apa yang kita cari tadi, iaitu 1500. Okey, yang ketiga kita kena kira alel frekuensi. Okey, sekarang ni kita nak tahu jumlah alel yang ada bagi setiap alel yang ada. Iaitu kita ada dua jenis alel kat sini, iaitu B besar dan B kecil. Okey, kita buat satu table yang cantik. Okey, so dekat bahagian tepi ni ada B besar dan B kecil, dan dekat bahagian atas ni ada genotype B besar, B kecil dan B kecil. Okey, jom kita kira jumlah alel yang ada. Okey, untuk B besar, populasi dia ada 500 dan alel dia ada 2 untuk B besar. Okey, so kita darab 500 darab 2 bersamaan dengan 1000. Untuk B kecil tak ada kan? Kita pangkah kat kotak ni. Okey, seterusnya kita cari B besar dan B kecil. So B besar, B kecil, untuk alel B besar jumlah populasi ada 1000. Tapi perlu darab 2? Tak perlu, disebabkan alel dia ada B besar tu ada satu saja dekat dalam 1000 population. Manakala B kecil pula dia juga ada 1000. Okey. So untuk B kecil sebab kita dah jual semua sekali kan, kita pangkahkan sahaja. Okey, sekarang ini yang kelima kita kena cari jumlah frekuensi untuk homozygous. Kita cari untuk B kecil iaitu recessive. Okey, jumlah recessive sebab dia nak white coat kan. Okey, so white coat adalah 1000 dibahagikan dengan 3000. Okey. So 1000 bahagian 3000 ini bersamaan dengan Q. Okey, bersamaan dengan Q, dan anda akan dapat jawapan dia adalah 0.33. Okey, so saya tunjuk jalan kerja sejarah panjang untuk kefahaman anda semua. Mana tahu soalan yang ni keluar pada esok ataupun pada kata mana-mana soalan test yang anda akan lakukan. Okey, semoga perbincangan pada hari ini, agak panjang sikit MCQ yang saya bincangkan hari ini, dapat membantu anda semua dalam pembelajaran anda. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.